أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat di dalam masjid ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisi Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi majlis, seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa masjid ini kerana sudi menjemput dan mengundang saya untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kita pun kira santai-santai saja, tak mau berat-berat. Dan insya-Allah kita sama-sama mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qadaa ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Surah Al-An'am ayat yang kedua. Firman Allah, Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, Allazi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu ataupun yang menciptakan kamu, min tin, daripada tanah, summa qada ajala, dan kemudian dia telah menentukan ajalmu, yakni ajal kematianmu, wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisinya, hanya Allah lah yang mengetahui hakikatnya. Summa antum tamtarun, dan kemudian kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan tersebut. Baik. Huwallazi khalaqakum min tin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjadikan kamu daripada tanah. Ini adalah merupakan penjelasan, merupakan khitab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hakikat penciptaan dan hakikat kejadian manusia, yang mana kita semua dijadikan daripada unsur tanah.
Di dalam satu tafsir, yaitu merujuk kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yaitu tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya tentang pembahasan bagi ayat ini ialah beliau mendatangkan dua pendapat ataupun dua pandangan berkaitan dengan kefahaman bagi ayat ini. Yang pertama, ini adalah merupakan pandangan dan pendapat yang lebih masyhur, yaitu sosok tubuh ataupun individu ataupun personality yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dan al-khalq, ciptaan, adalah merujuk kepada anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini patut kita sedia fahami dan patut kita sedia maklumi bahawa setiap cabang, setiap dahan, setiap ranting merujuk kepada anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam, selalu disandarkan, selalu dinisbahkan kepada pokok dia, dinisbahkan kepada induk dia, dinisbahkan kepada teras dan akarnya, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah menggunakan lafaz khalaqakum. Ini adalah lafaz dalam bentuk sirah jamak, banyak, ramai. Kerana firman ini Allah merujuk ataupun memberikan penjelasan dan khitab kepada mereka. Siapa mereka? Anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini adalah merupakan pandangan yang pertama. Pandangan ini diambil oleh banyak ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang besar. Contoh antara yang menerima kefahaman yang pertama ialah Al-Hasan, Qatadah, Ibnu Abi Najih, As-Suddi, Ad-Dhahak, kemudian Ibnu Zaid dan ulama-ulama besar yang lain. Itu kefahaman yang pertama. Manakala pendapat dan pandangan ataupun kefahaman yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sperma ataupun air mani daripada unsur tanah, yang mana bersesuaian dengan hakikat kejadiannya. Dan daripada hal tersebut Allah membentuk dan merubahnya menjadi seorang manusia daripada air mani ataupun sperma tersebut. Pandangan kedua, kefahaman yang kedua ini datang daripada An-Nuhas. Boleh rujuk di dalam kitab An-Nuhas sendiri, iaitu I'rabul Quran. Buka jilid yang kedua, muka surat 55. Baik, daripada dua kefahaman tersebut, apa yang jelas dan nampak bagi kita ialah kefahaman yang pertama secara rumusannya ialah berbicara mengenai asal usul, berbicara mengenai salasilah, berbicara mengenai resources, punca, sumber kita ini daripada mana. Kita semua ialah anak-anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan Nabi Allah Adam itu adalah induk bagi semua makhluk yang bernama manusia. Walaupun zaman telah merentasi tempoh-tempoh tertentu, adanya variasi-variasi, adanya kepelbagaian, mungkin dari sudut rupa bentuk, mungkin dari sudut ketinggian, mungkin dari sudut warna kulit, mungkin dari sudut bahasa pertuturan, mungkin dari sudut anutan agama ataupun kepercayaan. Tetapi base dia, dasar dia, kita semua siapapun adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu hakikat yang perlu kita fahami. Yang kedua ialah lebih merujuk kepada hakikat kejadian penciptaan manusia itu sendiri,
daripada unsur tanah dan juga daripada unsur air yang hina. Apa dia maksud air yang hina? Daripada sperma ataupun air mani. Menurut saya, bukan saya duduk depan ni, menurut saya Imam Al-Qurtubi tadi dalam kitab tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, secara umum dan global, selepas Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dan memperincikan tentang penciptaan alam yang besar, kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hakikat kejadian alam yang kecil. Apa dia kejadian alam yang besar? Kita baca tadi ayat yang kedua, Al-An'am ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 7 petala langit dan bumi. Ini adalah hakikat penciptaan alam yang besar, yang mana Allah lah yang menciptakan keseluruhan alam semesta ini. Allah jualah dalam ayat yang pertama menceritakan bahawa dialah yang menciptakan lapisan-lapisan langit dan juga bumi. Ini adalah hakikat alam yang besar, kerana manusia itu berada di antara langit dan bumi. Kita hari ini yang memayungi dan menaungi kita, apa dia? Langit. Kita duduk atas muka bumi. Itu hakikat alam yang besar. Kemudian barulah Allah menceritakan hakikat kejadian alam yang kecil. Alam yang kecil siapa? Kita semualah. Alam yang kecil adalah manusia. Tetapi walaupun dia alam yang besar ataupun alam yang kecil, Allah telah menetapkan, Allah telah menentu dan menakdirkan kedua-dua alam tersebut, baik besar maupun yang kecil, adanya ajal masing-masing. Kita sebagai manusia, alam yang kecil ada ajal kita yang dinamakan kematian. Alam pun ada ajal dia yang ditentukan oleh Allah yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisaban, hari pengakhiran. Dua-dua ada ajal. Tetapi hakikat manusia, walaupun kita ni adalah penciptaan alam yang kecil, tetapi kita boleh memuatkan sebesar-besar alam yang besar itu dimasukkan dalam alam yang kecil. Contoh, Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita imajinasi, Allah memberikan kita bentuk fikiran yang hebat. Sebesar-besar alam, walaupun jauh melebihi besar manusia, semua kita boleh masuk, semua kita boleh tumpuk dalam kepala kita. Contoh ambil hak dekat yang mudah. Kita ni duduk dalam masjid yang besar. Cuba kita pi keluar masjid, kita pandang masjid hak besar ni, kita imaginekan masjid, kita photostat masjid, kita gambarkan masjid, masjid tu boleh masuk tak dalam kepala kita? Bukan masjid hak realiti, hak hakikat ni tu. Gambaran hak dia sebesar-besar tu bila masuk kita boleh cerita balik. Kalau kita perhatikan dengan teliti, orang tanya balik, ada berapa tiang masjid ni? Sebab kita duk parti dah tadi, duk bilang ada 12 katakan. Kita boleh cerita ada 12 batang. Cat atas dia warna putih, cat bawah dia warna ni, kipas dia besar mana. Benda tu hak lagi besar di luar kita, semua kita boleh sumbat. Semua kita boleh masukkan data dan dia punya fakta. Gajah sebesar-besar gajah bandingan kita memang jauh dan besar dia, tapi kita boleh gambaran gajah, kisah pasal gajah, pendetilan pasal gajah sumbat dalam kepala kita. Itu kehebatan yang Allah bagi pada makhluknya yang bernama akal fikiran.